عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Kita dapat bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67. Berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini bolehlah buka halaman 72. Dalam kuliah yang lalu kita menceritakan tentang sikap kebanyakan manusia di mana kita ini rata-ratanya, umumnya manusia ini ketika dapat nikmat Allah, dia rasa dia sudah dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya di saat Allah uji dia sedikit, Allah kurangkan sedikit rezeki dia, sempitkan sikit-sikit, dia rasa dia dihinakan Allah. Inilah yang Quran gambarkan sikap psikologi manusia. Jadi kita orang yang beriman, pendirian kita kena kembali. Senang, susah, semua ujian Allah. Jadi di saat itulah baru kita dapat menerima hakikat ini. Yang Allah sebut di dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang sedang kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai satu cubaan untuk menguji kamu siapakah yang terlebih baik amalannya. Sedangkan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. InsyaAllah kita dah berada di penghujung tadabbur bagi ayat 2 ini. Jadi kita nak sambung lagi satu fakta yang kita orang beriman yang ni kena ingat betul-betul. Bahawa Allah menguji manusia itu termasuklah para Nabi dan Rasul. Malahan kalau kita membaca sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini yang diceritakan oleh Al-Quran, Masya Allah. Ujian yang Allah timpakan kepada mereka sangatlah hebat. Sangat luar biasa. Jauh berbeza dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ya? Ujian yang mereka hadapi, Masya Allah. Kita lihatlah saja. Siapa yang tak diuji. Sejak Nabi Adam AS di syurga Allah uji. Akhirnya ditakdirkan, keluarlah mereka berdua dengan isterinya dari syurga turun ke bumi untuk menjalani kehidupan, takdir kehidupan di bumi. Dan kita manusia, zuriat Nabi Adam ini menempuh hakikat yang sama. Semua orang diuji. Cuma ujian Allah ini berbeza-beza. Karena Allah tahu kemampuan diri kita, maka Allah datangkan ujian yang sesuai dengan keupayaan diri kita. Ingat tuan-tuan perempuan, Allah tu Maha Pemurah Ar-Rahman. Jadi Allah menguji kita sesuai dengan keupayaan diri kita. Oleh kerana para Nabi, para Rasul, mereka adalah watak-watak manusia yang tinggi akhlak mereka, yang dipanggil kekuatan diri mereka juga tinggi, maka Allah uji sesuai dengan kehebatan diri mereka. Kita melihat dalam sejarah antaranya Nabi Yunus AS, baginda diuji. Ditelan oleh ikan. Berada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan laut, kegelapan perut ikan lagi. Bagaimana Allah uji. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus. Setelah beliau sedar akan kesalahan kesilapannya, dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah lafaz tasbih Nabi Yunus. Akhirnya Allah perintahkan ikan nun untuk melepaskan Nabi Yunus. Terdampar dia di pantai. Allah selamatkan dia. Bayangkan kalau kita Allah uji sedemikian, tak tahulah bagaimana keadaan kita. Kemudian Nabi Ayub AS Allah uji dengan penyakit.
Bukan setahun dua, tuan-tuan, puan-puan. Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat dahsyat. Sehingga habis keluarganya pun tak. Sebahagian keluarganya pun habis. Ya. Disebutkan kisah bagaimana Allah uji. Nabi Ayub ni asalnya seorang yang kaya, ya, keluarga besar. Tetapi disebabkan oleh ujian penyakit yang menimpanya, ya, iaitu yang disebut sebagai penyakit kulit, ya, yang menimpa Nabi Ayub sangat dahsyat. Akhirnya keluarganya pun hilang, kekayaannya habis. Ya. Akhirnya, ya, Allah mendapati Nabi Ayub ni seorang yang sangat penyabar. Reda terima segala ujian Allah. Sehingga akhirnya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah kembalikan segala kepunyaannya. Dulu dia ada keluarga besar, Allah tambahkan keluarganya menjadi keluarga yang besar kembali. Kemudian Allah tambahkan kekayaannya. Jadi itulah antara kisah yang diceritakan oleh Al-Quran tentang ujian yang dilalui oleh para nabi dan para rasul. Kemudian siapa lagi? Ya, Allah uji Nabi Nuh. Masya Allah. Nabi Nuh Allah uji dengan cabaran dakwah. 950 tahun berdakwah. Hanya ada beberapa orang saja yang beriman yang mengikutnya. Itulah yang terselamat di dalam bahtera ketika terjadinya banjir besar. Bayangkanlah, kita ini Allah uji dalam berdakwah ni. Berapa tahun saja kita berdakwah. Nabi Nuh 950 tahun. Kita tak mungkinlah nak dapat usia panjang sebanyak itu, ya. Tapi kita lihatlah, nak bandingkan kita. Apa saja yang kita lakukan, dakwah kita bersamanalah sangat. Nabi Nuh sabar, 950 tahun bersabar. Orang tak mau ikut dia, dia tetap melaksanakan. Itulah saya ketika mengenangkan bagaimana ujian ke atas Nabi Nuh ni. Sedar diri kita ni. Kita ni menempuh sedikit cabaran pun, kita dah terasa berat pada kita. Ya? Dalam usaha dakwah ni. Penuh cabaran, tuan-tuan dan puan. Tak ada jalan mudah. Berdakwah ini seolah kita mendaki puncak yang tinggi. Penuh dengan duri-duri. Ya, begitulah cabaran. Ya. Kita boleh berdakwah, boleh bercakap. Tapi kita tak tahu berapa orang yang nak dengar. Video kita buat ni. Berapa orang saja yang nak buka, nak belajar. Kan? Itulah cabaran yang saya rasakan hari ini. Padahal kita, tapi saya fikir-fikirkan balik. Alah, kita baru tak sampai setahun buat kerja-kerja dakwah. Nabi Nuh dulu 950 tahun berdakwah. Berapa kerat saja orang yang nak ikut dia. Itu dia Nabi. Kita ni siapa kita ni? Manusia biasa. Jadi di saat itulah hati kita ni terubat. Itulah dia ibrah yang kita kena belajar. Ketika mana kita ingat balik, ya. Nak berdakwah, ingat Nabi Nuh. Dan juga kena ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dia ditelan oleh ikan nun itu takdirnya kerana dia mengajuk dalam usaha berdakwah. Jadi ketika hati kita ni kadang-kadang datang perasaan nak merajuk tu, kita akan kena ingat balik kisah Nabi Yunus. Ya. Ketika kita rasa penat, letih berdakwah, ingat baliklah kepada Nabi Nuh. Inilah ibrah dia. Kerana dengan ingatan itu menjadikan kita kembali bersemangat. Ya. Memberi suntikan motivasi yang kuat kepada kita untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah. Tuan-tuan dan puan, kerja dakwah ni kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita sebagai umat kena meneruskan kerja-kerja yang dilakukan dulu oleh para nabi dan rasul. Karena tak ada lagi dah nabi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi dah. Kalau tak kita umat dia ini meneruskan kerja-kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Jadi sebab itulah, dengan semangat itulah kita meneruskan kerja ini. Dan kita nak mengajak umat ini kembali kepada Al-Quran. Kerana selama ini dakwah kita berjalan. Tetapi kita nak lihat dakwah yang benar mestilah kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Itulah dua sumber ilmu yang jelas, yang qat'i disebut. Satu sumber yang
tak boleh lagi dihujah. Itulah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah kita dalam usaha dakwah ni macam-macam lah kita buat. Berdakwah, menyediakan video, tulis buku, macam-macam buku dah kita tulis ni. Cuma kita nak menunggu respon daripada masyarakat. Ya. Buku yang kita tulis berapa banyak pun, tapi kalau tak dibeli, tak dibaca oleh masyarakat, tak ke manalah juga usaha kita. Jadi tuan-tuan perempuan, dalam bab kita belajar ini, ya, menuntut ilmu ini, kena ingat, nawaitu kita kena betul. Jadi kita kena ingat, nawaitu kita belajar tidak kerana lain, kerana Allah. Kerana Allah suruh kita belajar. Itu kena faham. Bukan kita belajar kerana nak mengangkat diri kita menjadi, supaya orang lihat kita ni orang pandai. Bukan. Kita belajar, kita mengajar kerana Allah. Kerana ia merupakan perintah. Sebagai orang yang beriman, perintah terawal yang diturunkan oleh Al-Quran, satu kalimah saja, Iqra'. Bacalah olehmu. Itulah dia mengapa kita belajar, mengapa kita mengaji, mengapa kita mengkaji. Dan dah pandai nanti kita kena mengajar balik. Itu dia. Pegangan itulah yang sepatutnya dijadikan prinsip kepada diri kita. Kembali kepada ujian-ujian yang dialami oleh para rasul, kita bacalah sejarah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, semua kita tahu berapa banyak ujian yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sepanjang karya dakwah dia penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian. Sehingga dia juga nak dibunuh orang. Tapi Allah selamatkan. Itulah terjadinya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai level nak dibunuh. Hebat tak hebatnya? Jadi semua Nabi Rasul menerima ancaman. Kemudian Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, berapa orang Nabi lagi, mati dibunuh. Nabi Isa pun hendak dibunuh, tetapi Allah selamatkan dia. Lihat berapa besar cabaran. Kita alhamdulillah lah hari ini kita berdakwah, belum ada lah lagi ugutan bunuh. Ya? Jadi orang sekadar tak suka ke atau sebagainya, itu sahaja. Tetapi kita lihat betapa dahsyatnya ujian-ujian yang Allah timpakan kepada para Nabi dan Rasul. Nabi kita sampai berdarah-darah kakinya. Dibaling batu oleh anak-anak ketika berdakwah ke Taif. Tapi tengok bagaimana hebatnya Nabi kita, Masya Allah. Sabar. Malaikat datang ni. Nak minta Nabi sebut je apa kita nak hukum ni. Kaum yang telah mengkhianati Nabi tadi. Tapi tengok Nabi tak mahu balas. Malah berdoa kebaikan untuk generasi Taif. Hari ini kita lihat. Seluruh orang yang ada Taif semuanya orang yang beriman. Itulah berkatnya kesabaran Nabi SAW dalam isu dakwah. Jadi bila kita belajar kisah-kisah Nabi dan Rasul ini, inilah ibrah yang kita nak ambil, tuan-tuan dan puan. Nak melihat bagaimana Allah menguji. Jadi ketika kita diuji Allah, kena ingat yang ini. Bila kita ingat ini, insya-Allah kita akan kuat. Kita akan bersemangat menghadapi ujian kita. Ya, kita diuji masing-masing tak sama, tuan-tuan dan puan. Allah uji kita. Jadi yang kita takut ni, biasanya orang melihat ujian ini ketika kita ditimpa musibah. Itu orang nampak, orang ni diuji kematian, kemalangan, diuji dengan sakit, terlantar di hospital, kena COVID. Itu ujian-ujian yang kita nampak. Ramainya lupa ni kesenangan yang Allah bagi ni. Allah bagi masa, terutama kita ni di usia yang pesara-pesara ni, di hujung usia ni, Allah bagi waktu yang banyak. Bagi lagi kesihatan. Tapi yang ini kita lupa nak syukur ni. Kita lupa nak manfaatkan nikmat yang Allah bagi, yang mana Nabi sebut dua nikmat yang manusia selalu, biasanya manusia lupa. Itulah dua, satu kelapangan, waktu lapang, yang keduanya adalah kesehatan. Kita ni lalu teringat nak buat amal, nak buat kerja-kerja ni ketika mana terlantar sakit dah. Allah, saat itulah rasanya alangkah baiknya kalau aku sihat, aku boleh buat itu, buat ini. Tapi di saat waktu kita sihat, kita lupa.
Itulah Nabi menyebut dua benda yang manusia selalu lupa. Waktu yang lapang, yang keduanya kesihatan, waktu kita sihat. Jadi kita nak belajar daripada pengalaman ya, sirah Rasul, itulah dia supaya kita dapat ambil ibrah. Saya melihat ya ketika saya mentadabur ayat-ayat khususnya ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, saya melihat masya-Allah ujian yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim ni terlalu besar. Tetapi kita lihat Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya. Itu yang Allah sebut tu di dalam ayat 124. Ya, satu pengiktirafan kepada Nabi Ibrahim yang berjaya menempuh ujian Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah uji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat perintah. Dia melaksanakan semuanya. Akhirnya apa ganjaran Allah kepada Nabi Ibrahim? Inni ja'iluka lin-nasi imamah. Karena itu aku mengangkat engkau Ibrahim menjadi pemimpin kepada seluruh umat manusia. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kerana apa? Kerana baginda menyempurnakan semua ujian-ujian Nabi Ibrahim sangat berat tuan-tuan dan puan. Kita ambil satu saja, iaitulah menyembelih anak. Kita hari ini Allah perintah korban sembelih lembu pun kita tak mampu lakukan. RM700 setahun pun kita rasa berat nak reserve wang kita untuk belanja korban tahunan kita. Ini Nabi Ibrahim sembelih anak, dia sembelih dah. Cuma Allah selamatkan. Allah gantikan dengan kibas. Masya Allah. Itulah hebatnya ujian para Nabi, para Rasul. Maka kita, Allah tak akan uji kita seberat itu tuan-tuan dan puan. Maka marilah kita balik kepada diri kita, lihat ke belakang. Maknanya kita regress balik, tengok ke belakang. Apa yang telah kita lalui. Kita nilai berapa banyak ujian yang Allah uji kita. Dan bagaimana cara kita berdepan dengan ujian-ujian tersebut. Kerana Allah nak melihat hasilnya. Semua orang kita ni diuji Allah. Tetapi reaksi, respon kita kepada ujian Allah itu tidak sama. Ada orang yang bila diuji Allah, dah mula tuduh Allah dah. Allah tak adil lah. Allah zalim pada diri dia lah. Itu yang disebut dalam ayat yang kita baca dalam kuliah yang lalu. Ketika Allah ujikan dengan sedikit, ya, disempit rezeki sedikit, dah kata Allah hina dia dah. Jangan kita beranggapan demikian. Ketika Allah uji kita dengan musibah, jangan kita letak satu sangka buruk pada Allah. Itu kita ni selalu keadaan ini berlaku masyarakat kita. Bila orang tu kena ujian, dia mula akan membuat tuduhan. Itulah dulu tak buat itu, tak buat ini. Itulah Allah. Sebab itulah dia dapat ujian. Itu satu tanggapan yang sangat salah. Seolah-olah kita meletakkan itu sebagai sangka buruk kita kepada Allah. Sedangkan Nabi Rasul Allah uji lagi teruk. Apakah mereka ini buat salah? Jadi ini kena ambil sebagai pedoman. Sebab saya melihat pengalaman hidup kita ni, ramai orang kita yang beranggapan begitu. Bila ada saudara rakan ditimpa musibah dia akan malah fikir yang buruk. Sangka buruk kepada orang tu. Itulah dia, kerana kau tak buat ni, tak buat ini contohnya. Inilah datang bala. Itu satu pendekatan yang salah. Jadi kita tuan-tuan perempuan dah belajar Quran ni, dah faham, buangkan prasangka buruk. Ketika Allah uji kita atau uji orang yang dekat dengan kita dengan musibah, kita kena selalu ingat bahawa ujian ini adalah ujian. Balak ini apa disebut sebagai balak, musibah ini adalah ujian Allah. Allah nak uji kita kerana Allah nak tengok okey ke tak okey kita ni. Baik ke tak baik kita ni. Itu dia. Jangan kita pergi nambah ngutuk orang yang kena dia ditimpa musibah. Pergi mengatakan pula, orang ni tak buat itu, tak buat ini. Inilah dia balasan. Saya cerita ni pengalaman yang kena pada diri saya sendiri. Ya? Jadi inilah sikap orang kita. Bila berlaku musibah ke atas kita, dia macam-macam dia cakap pada kita.
Seolah-olah kita ni dah buat salah besar berdosa dengan Allah. Dia tahu kan dosa pahala kita. Jadi ingat. Sebab itu Allah sebut dalam ayat tadi. Ramai manusia ni sikap begitu. Bila dia terima musibah tu, dia selalu bersangka buruk pada Allah. Dia kata Allah hina dia. Ini Allah sebut dalam ayat yang kita dah baca, ayat 89 dulu. Jadi tuan-tuan dan puan, tolong ya, ambil faham konsep ujian-ujian ini supaya kita menjadi orang yang sentiasa waras, satu. Kemudian kita menjadi orang yang positif. Orang yang sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bab ujian ni semua orang tak ada yang terlepas dari ujian Allah. Baik ujian kebaikan, ujian keburukan. Semua tetap akan ada. Tak ada orang yang tak diuji Allah. Itu cerita dia. Sebab itu dah menjadi dipanggil fitrah kita. Sudah menjadi sunnah kita. Jadi semua akan diuji oleh Allah. Maka yang paling penting ialah bagaimana cara kita menghadapi ujian Allah. Itulah yang paling penting. Bab ujian semua akan diuji. Itu confirm. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita nak respon kepada ujian-ujian Allah ini. Yang itu kita kena belajar. Dan yang itulah yang Al-Quran bimbing kita. Maka kena kembali kepada Al-Quran. Faham elok-elok ayat-ayat Al-Quran ini. Kita tadabbur. Kita cari pendekatannya. Melalui kisah-kisah yang Allah cerita. Semuanya ada ibrah pelajaran di sana. Sekarang itu kuliah kita, insyaAllah kita akan sambung kuliah kita lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.